Assalamualaikum geng. Alright, jadi dalam video kali ini aku nak sembang pasal pedang Nichirin dalam anime Demon Slayer. So dalam video kali ini akan ada 4 part. Aku akan ceritakan serba sikit pasal pedang Nichirin ni, dan aku akan ceritakan pasal proses pembuatan dia. Yang ketiga pula warna-warna pedang Nichirin ni, dan keempat yang paling special lah, kenapa pedang Tanjiro ni berwarna hitam. Video kali ini mungkin mengandungi spoiler sikit lah. Pedang Nichirin ni adalah pedang istimewa yang dihasilkan dan digunakan oleh ahli Demon Slayer Corp bertujuan untuk membunuh demon. Pedang Nichirin ni dia dihasilkan daripada dua bahan, iaitu Scarlet Crimson Iron Sand dan juga Scarlet Crimson Ore, di mana dua-dua bahan ni boleh dijumpai di atas pergunungan yang tinggi macam Sunlight Mountain. Biji pedang Nichirin ni iaitu Scarlet Crimson Ore. Biji ni merupakan biji yang istimewa, di mana biji ni akan terkena sinaran matahari panjang tahun. Dia akan menyerap sinaran matahari itu. Jadi macam yang kita tahu, salah satu kelemahan demon yang paling besar adalah cahaya matahari. So bila demon ni dipenggal oleh pedang Nichirin, jadi demon ni akan terus mati. Memotong kepala demon menggunakan pedang Nichirin ni merupakan salah satu cara yang paling efektif lah untuk membunuh demon. So bila ahli Demon Slayer ni dah lulus ujian terakhir diorang tu, diorang akan pilih sendiri biji diorang tu, dan biji tu pula akan dihantar kepada penempa pedang, dan penempa pedang tu akan buat satu pedang Nichirin untuk Demon Slayer tu. Setiap ahli Demon Slayer ni diorang ada satu penempa pedang sendiri. Macam Tanjiro, dia punya penempa pedang adalah Haganezuka. Penempa pedang untuk Inosuke pula bernama Kanamori. Lepas pedang Nichirin ni dah siap dihasilkan, penempa pedang tu akan hantar sendiri pedang Nichirin tu kepada Demon Slayer tersebut lah. Ini untuk serba sedikit lah tentang pedang Nichirin. Sekarang kita masuk kepada warna pedang Nichirin pula. Warna pedang Nichirin ni, ringkas kata, dia bertukar berdasarkan pengguna dia. Apa yang pengguna dia ni punya pernafasan. Contoh, macam Zenitsu, dia punya pernafasan adalah pernafasan petir. Jadi dia punya pedang Nichirin ni berwarna kuning. Gyu Tomioka pula, dia menggunakan pernafasan air. Okay? So warna air ni adalah biru kan. Jadi warna pedang Nichirin Gyu ni pun berwarna biru. Macam tu juga lah dengan ahli Demon Slayer yang lain. Macam Sanemi pun, Sanemi dia punya pernafasan adalah pernafasan angin. Jadi dia punya warna pedang tu adalah hijau. Tapi ada special juga Demon Slayer yang macam contoh Mitsuri Kanroji. Okay? Mitsuri Kanroji ni bukan menggunakan pernafasan yang berdasarkan elemen. Dia ni ada pernafasan sendiri, iaitu love breathing. Tapi bila kita fikir pasal cinta ni kan, jadi yang warna kita akan nampak ni macam pink lah kan. Warna yang menunjukkan kasih sayang. Macam tu lah warna pedang Nichirin Mitsuri Kanroji. Selain daripada warna-warna pernafasan ni, warna pedang Nichirin ahli Demon Slayer ni boleh bertukar juga kepada satu lagi warna, iaitu Crimson Red. Crimson Red Nichirin suit ni, dia berlaku apabila pedang pengguna Nichirin tu suhu dia meningkat. Bila suhu pedang Nichirin tu meningkat dalam suhu yang cukup tinggi, warna pedang tu akan berubah kepada Crimson Red. Jadi keistimewaan Crimson Red Nichirin suit ni adalah bila demon ni terkena serangan daripada Crimson Red Nichirin ni, demon tu regenerative power dia akan slow, akan menjadi lambat. Dan bila demon tu terkena, dia akan dapat rasakan sensasi macam kena bakar. Dan satu lagi efek, bila demon tu dah macam regenerate dia punya badan kan, tapi dia ada possibility untuk meninggalkan parut. Luka tu takkan sembuh kalau terkena dengan pedang Crimson Red Nichirin ni. Cara untuk dapatkan Crimson Red Nichirin ni, macam aku cakap tadi lah, dia dari peningkatan haba. Untuk dapatkannya so far adalah melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah melalui Blood Demon Art Kamado Nezuko. Masa Tanjiro dia berlawan dengan Hantenko, apa mun yang keempat nanti, Nezuko akan gunakan Blood Demon Art dia untuk macam bakar pedang Tanjiro. Jadi pedang Tanjiro ni pun suhu dia meningkat lah kan. Jadi warna dia daripada hitam bertukar kepada Crimson Red. Cara kedua pula adalah daripada meningkatkan suhu pedang tu dengan cara menggenggam pedang tu dengan sangat kuat. Cara ni dilakukan oleh 2 orang, iaitu Muichiro Tokito dan juga Iguro Obanai. Muichiro Tokito ni
masa dia berlawan dengan Kokushibo nanti, bila dia dah cucuk, perut Kokushibo masa tu dia genggam pedang Nichirin tu dengan sangat kuat, dan pedang Nichirin dia pun berubah kepada Crimson Red. Sama juga dengan Iguro. Iguro masa tu diorang tengah berlawan dengan Muzan final battle nanti. Iguro genggam dia punya pedang tu dengan sangat kuat dan warna pedang dia ni pun berubah. Cara yang ketiga pula adalah dengan melagakan pedang Nichirin sesama sendiri. So cara ni digunakan oleh Sanemi dan juga Gyu. Ni pun berlaku masa pertempuran terakhir diorang dengan Muzan. Okey, aku rasa itu sajalah untuk warna pedang Nichirin. Dan part terakhir pula adalah kenapa warna pedang Tanjiro ni berwarna hitam. Okay, unfortunately, sampai akhir manga pun dia punya author ni tak bagi tahu kenapa warna pedang Nichirin ni dia menjadi hitam. Jadi banyaklah fans-fans di luar sana tu diorang buat teori kenapa warna pedang Tanjiro ni berubah jadi hitam. So aku nak share dengan korang lah some teori yang aku sempat kumpul. Teori yang pertama, kenapa warna pedang Tanjiro ni menjadi hitam, ini adalah disebabkan analogi kepada arang. Kehidupan Tanjiro ni sebelum dia menjadi Demon Slayer, dia ni seorang penjual arang. Warna pedang tu macam simboliskan kehidupan lalu Tanjiro sebelum menjadi Demon Slayer. Yang kedua pula, sebab Tanjiro ni dia menggunakan lebih daripada satu pernafasan. Macam yang kita tahu, Tanjiro ni dia gunakan pernafasan air dan juga pernafasan matahari, ataupun nama lain dia Hinokami Kagura lah. So disebabkan Tanjiro ni dia gunakan dua jenis pernafasan, pedang Nichirin dia ni tak boleh bertukar either biru ataupun merah macam tu. Jadi dia punya pedang Nichirin ni by default menjadi hitam. Dan yang ketiga pula, aku rasa ni teori yang paling masuk akal lah. Teori yang ketiga pula adalah disebabkan Tanjiro ni pengguna sun breathing. Sun breathing user yang pertama iaitu Yorichi Sukiguni, pedang dia ni pun berwarna hitam. Jadi disebabkan Tanjiro ni pernafasan pertama yang dia belajar adalah sun breathing iaitu Hinokami Kagura, dan baru dia belajar water breathing. So warna pedang dia ni ikut pernafasan dia yang pertama tu iaitu sun breathing. Ini aku support lah ya. Bagi aku sendiri teori ketiga ni yang paling masuk akal. Aku harap korang enjoy tengok video ni. Kalau korang ada teori sendiri, mungkin boleh share lah dekat ruang komen tu. Thank you very much for watching. Keep supporting Faiz D Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.